dah tulis penuh kan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanani Salisha binti Ibrahim. Saya merupakan guru pendidikan seni. Dan saya juga sekarang mengajar option tambahan juga. Saya mendapat option tambahan iaitu bahasa Inggeris kat sekolah. Okey, macam mana saya mula-mula minat seni ni? Saya memang minat seni dari saya saya naik menengah atas lah waktu tu. Sampailah ke form 6 saya ambil seni. Sampailah saya mohon pergi UPU pun saya ambil seni juga. Itu pilihan pertama saya. Dan saya belajar sampailah saya kebetulan pula habis saya belajar ujung tahun sebelum saya habis belajar tu saya dapat tawaran untuk yang guru one off dan saya mohon alhamdulillah everything smooth, memang alhamdulillah lah terus dapat dan terus dapat posting. Macam tu. Betul. Itulah. InsyaAllah. Okay, cikgu sendiri kebanyakannya family cikgu mostly memang semua kebanyakannya daripada cikgu. Jadi memang kita dah tengok kerja cikgu tu macam mana kan. Jadi bila kita sendiri cuba macam tak tahu macam mana minat tu datang tapi mungkin suka nak mengajar orang. Bila kita dapat maksudnya kita dah mengajar orang dan orang tu faham apa yang kita ajar, ada hasil. Itu yang menyebabkan macam bila ada hasil tu itu yang menyebabkan kita rasa macam berbaloi lah, macam kadang-kadang macam terharu macam tu. Sebab waktu praktikal sebenarnya saya mula-mula boleh ke tak jadi cikgu, boleh ke tak kan. Tapi bila waktu praktikal tu adalah satu waktu yang memang sangat penting untuk kita tahu macam mana kita nak jadi seorang cikgu yang boleh membantu pelajar kan. Jadi kat situ kita boleh tengok contoh macam bila kita ajar budak ada hasil, kita tengok berapa peratus budak yang dapat dan berapa peratus budak yang tak faham. Kita boleh tengok dari situ. Kalau maksudnya lebih ramai yang faham,
Maksudnya keberkesanan pengajaran kita tu baguslah. Dari situ saya start rasa macam macam best tau jadi cikgu sebab macam mana dia ada rasa tau terharu tu. Dia ada rasa terharu tu bila budak berjaya buat apa yang kita suruh, tugasan yang kita suruh diorang buat. Diorang dapat buat dengan lengkap. Itu adalah salah satu benda yang macam saya rasa macam best. Macam nak mengajar lagi, nak ajar lagi. Macam tu. Okay. Ciri kepribadian yang sepanjang saya posting ni kan, dah berapa bulan ni, benda yang saya belajar adalah satu, sebagai seorang cikgu kena tepati masa. Itu satu benda. Tepati masa satu, lagi satu bertanggungjawab. Sebabnya dia macam ni. Kalau cikgu tu ambil endah tak endah je, contoh nak masuk waktu kelas kan, kalau saya nak masuk waktu kelas, saya akan ada rasa macam kalau masuk lambat tu, awak akan ada rasa bersalah tau. Kat situ adalah satu tanggungjawab seorang cikgu untuk memastikan kita masuk tepat pada waktu. Tapi kadang-kadang ada cikgu dia berlengah kan, macam alah nantilah budak baru nak naik rehat lah apalah kan. Itu adalah satu benda yang saya belajar. Lagi satu, tepati masa di mana kita sendiri menjadi contoh kepada pelajar. Contoh macam kalau kita datang pagi pergi sekolah tu, kalau boleh jangan sampai, biasa kalau naik 7.20 kan, kalau boleh paling lewat pun pukul 7 lah. 7 dah sampai sekolah. Jangan pukul 7 datang tu sama lambat dengan budak datang. Jadi budak akan tengok kita. Nanti bila dia tengok kita, cikgu dah terlambat tak? Kita orang tak boleh. Macam tu. Itulah dua benda tu yang saya belajar lah. Yang ciri kepribadian sebagai seorang cikgu yang kena ada. Setakat ni cikgu belum ada projek lagi. Belum ada apa-apa projek lagi sebabnya baru sekarang diberi diberi kebenaran untuk buat aktiviti ni kan. Untuk sekarang ni tak ada lagi lah, tapi sebagai guru baru kami ada diberikan satu tugasan lah untuk buat satu inovasi dalam pembelajaran. Maksudnya maybe kita nak buat kita nak reka satu app ke ataupun apa-apa yang macam dia lebih memudahkan pembelajaran. Macam tu. Tapi buat masa ni di dalam proses lagi lah sebab pembentangan tu hujung tahun nanti. Untuk mural belum lagi. Itu semua belum lagi lah. Memang tak lari. Tapi insyaAllah lah ni macam nak ada dah ni. Betul. Bila. Sorry tak dengar. Azizi mic on. Siri macam. Okay. On ke? Okay. Saya rasa
Sebab saya masuk kan, tiba-tiba saya dapat mengajar bahasa Inggeris pula kan. Jadi pertama sekali adalah awak kena belajar untuk menimba ilmu baharu. Itu adalah sangat penting. Jangan hanya mengajar apa yang awak tahu. Awak kena ajar apa yang orang lain awak tak tahu. Jadi awak kena sentiasa, lagi satu, rajinkan bertanya. Itu satu benda jugalah. Satu, timba ilmu baharu. Bila kita dapat option baru ni, kita ada tanggungjawab. Tapi bukan setakat option baru saja, kita punya option sendiri, seni tu. Kita bukan hanya pada, kita dah praktikal benda ni, kita ajar je lah benda yang sama. Tak. Kita kena, itulah cari aktiviti apa yang boleh tarik minat budak. Kan? Kalau kita ikut buku teks ni, budak pun bosan. Jadi kena sentiasa cari ilmu baru. Lagi satu, kena sentiasa rajin bertanya. Jangan duduk dalam serta sendiri. Macam tu. Macam tu lah. Tak ada. Tak ada. Belum. Masa tu cikgu agak tertekan juga sebenarnya. Macam migraine jugalah. 2 minggu tu. 2 minggu PDPR yang pertama tu agak macam migraine juga. Macam kita belajar benda baru kan. Tapi cikgu belajar terus. Tak cikgu dapat tu, malam tu cikgu belajar terus, tengok kat YouTube. Cikgu ajar benda yang basic dulu. Sebab kita tak tahu benda lain. So kita ajar benda yang basic. Macam basic grammar. Ataupun kita ikut je syllabus dia punya buku teks. Dia dah ada syllabus buku teks. Cuma apa yang penting, kita kena study sebelum kita mengajar. So cikgu study lah malam tu. Study. Contoh cikgu nak ajar syllabus dalam buku teks kan. So study dulu. And then esok memang, tapi bab speaking tu untuk first class dia agak macam campur-campur jugalah. Dia tak adalah ni. Tapi Alhamdulillah after macam 2 weeks macam tu, kita dah boleh speak macam biasa. Kita dah boleh macam, lidah kita dah lembut sikit lah macam tu. Apa-apa pun kena study dululah sebelum tu. Tapi memang agak macam, yelah terkejut juga kan. Tapi nak tak nak kita kena belajar juga. Belajar dulu baru kita ajar orang lain. Sebab apa, bila kita ajar orang lain tu, kita lagi faham. Macam tu. Kadang-kadang kita dah belajar sendiri macam mana, tapi bila kita dah ajar budak, kita lagi faham. Macam tu. Tapi memang dulu masa cikgu tak adalah bijak sangat bahasa Inggeris kan. Tak adalah mahir sangat bahasa Inggeris. Tapi bila kita dah besar ni kan, kita belajar sendiri. Kita belajar daripada YouTube, kita belajar daripada orang lain yang lebih mahir dalam bahasa Inggeris. Macam benda tu jadi mudah lah untuk kita. Ya. Betul. Assalamualaikum, boleh dengar tak? Boleh. Okay, kita pergi kepada soalan rasanya iaitu soalan ke-6. Cikgu rasakan apakah ciri kepribadian yang patut yang tidak sepatutnya ada supaya kami ni yang bakal menjadi seorang guru? Okey, ciri kepribadian yang tak sepatutnya ada adalah satu benda, kalau kita dapat tugasan, kita jangan buat ala kadar. Macam tu. Contoh macam cikgu kan,
contohlah kita dapat tugasan kita kena ngajar bahasa Inggeris kan. Kita ajar benda yang basic yang kita tahu. Kita tak nak belajar pun benda tu. Kita tak nak belajar secara mendalam lagi. Kita macam tahu U, N, U, I, ni tu je tahu. Kan? Macam tu. Itu satu benda juga. Sebab apa? Satu benda yang cikgu belajar, first cikgu posting, benda yang benda yang macam perkara yang sangat penting adalah bila kita hasilkan tugasan tu. Sebab apa? Hasilkan satu tugasan tu dia menggambarkan kepribadian kita juga. Contoh kita boleh tahu orang ni mesti buat kerja last minute. Contoh kan kerja dia macam ada typo lah apalah dia tak check kan. Ni mesti buat kerja last minute. Macam tu. Itulah yang tak sepatutnya dia. Betul lah tu. Banyak kan cikgu pun ada juga lah yang macam gitu kan. Buat kerja macam semua. So okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang? Harapan cikgu terhadap guru, pakar-pakar guru lah. Okey. Bagi saya pun masih baru lagi kan. Tapi apa yang penting adalah kita kena jaga hubungan antara kita sesama rakan kerja lah kalau kita dah menjadi cikgu. Sebab apa? Kalau kita tak baik dengan orang, macam mana kita nak bekerja dengan orang? Itu satu benda. Pertama sekali kena jaga hubungan. Sebab apa? Satu benda sebab bila kita tak tahu, kadang-kadang kita tak tahu kan, kita kena bertanya. Tapi bila kita dah tak baik dengan orang tu, macam mana kita nak bertanya? Kita tak bertegur. Satu benda kita kena rajin tegur orang. Macam itulah. Maksudnya bakal-bakal cikgu dengan cikgu baru ni macam diorang macam jangan menyebut je lah. Macam tu. Kita kena rajin bertegur antara cikgu-cikgu yang lebih tua. Macam tu. Okay. Kalau macam misalnya kena tegur kan, cikgu pernah jugalah kena tegur. Tapi mula-mula tu agak macam ada rasa down juga. Tapi bila kita macam fikir-fikir balik kan, macam benda tu dia akan jadi satu titik permulaan untuk kita lebih berjaga-jaga. Macam tu. Contoh dia akan macam kita akan ingat kalau kita benda tu berulang balik, kita akan ingat balik, oh tak boleh buat macam ni. Macam tu. Dia akan jadi satu panduan lah. Macam tu. Dia akan jadi ingatan untuk kita jangan buat benda macam tu. Itulah. Okey, baiklah soalan yang seterusnya. Apakah nasihat cikgu kepada kami yang bakal seorang guru? Nasihat pun saya tak adalah perfect sangat. Tapi apa yang saya boleh cakap, jangan pernah down kalau dapat macam tiba-tiba kan kita dapat satu tugasan yang berat ataupun yang di luar jangkaan, tiba-tiba kan terkejut kan. Jangan pernah macam alamak aku tak boleh buat. Lepas tu terus pergi jumpa cikgu yang buat jadual tu, tolonglah saya tak boleh nak buat. Jangan pernah cakap macam tu. Sebab apa? Kita anggap dia sebagai satu pembelajaran. Bila kita macam siapa-siapa yang nak jadi cikgu ni, macam akak sendiri, akak mula-mula macam yelah kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak kan, kita dapat apa yang kita tak suka, tapi nak tak nak kita kena ngajar juga sebab itu tanggungjawab kita sebagai cikgu. Jadi jangan pernah, sebab apa, akak pernah dengar jugalah biasa cikgu-cikgu yang lebih tua ni kadang-kadang apa nasihat daripada akak sendiri, dia cakap anggap tu sebagai satu cabaran. Anggap itu sebagai satu cabaran sebab lama-lama nanti kita akan jadi minat tau benda tu. Sebab apa, kita nak tengok hasil budak. Jadi bila kita nak mengajar tu, kita kena pastikan apa yang kita ajar tu baguslah untuk budak. Jadi hasilnya pun bagus. Macam tu. Jadi kita jangan pernah down lah kalau dapat satu tugasan yang besar ke, yang tiba-tiba boleh
Macam heart attack ke. Macam tu. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada Nur Alia Naziha. Wah, saya. Terima kasih. Okey. Terima kasih Cikgu sebab malam ni sudi nak buat wawancara dengan kami. Okay. Lupa aje. Tak apa, kita faham. Okey, ada beberapa soalan lah daripada saya. Contohnya macam bagaimana kita sebagai guru ni nak rasa yakin bila berhadapan dengan anak murid. Macam mana Cikgu? Rasa yakin. Kadang-kadang kita malu kan. Kita malu nak bercakap kan. Cakap pun macam betul. Kuat ke tak kuat ni Kadang-kadang suara budak lagi kuat daripada cikgu kan. Adalah kita kena latih lah diri. Kita kena yakin. Kita kena macam ni. Kita kena ada satu keyakinan diri. Sebab kita nak mengajar budak. Kalau kita malu, dia ada, kalau kita malu, budak pun macam, dia yang penting macam ni. Kan nak cakap macam dia yang penting kalau dari sebab cikgu ni apa yang penting dalam kelas kena ada pengawalan kelas. Okey, kalau kelas tu terkawal maknanya baguslah dia. Jadi cikgu sendiri kena berlatih benda tu, kena selalu latih diri untuk bercakap di halayak ramai. Contoh macam mungkin boleh berlatih dekat depan cermin kan, nak mengajar ni, esok nak mengajar ni. Kena berlatih depan cermin. Debar tu biasa. Mula-mula mengajar debar tu memang biasa. Tapi nak tak nak kena latih diri. Kena latih. Bercakap depan cermin ke, bertanya dekat cikgu-cikgu yang lebih tua ke, bercakap dekat depan orang ramai ke, nyanyi ke, macam tu. Oh, okey. Cikgu pegang mulut kelas belakang ni lah. Okey, bagi cikgu kan, cikgu suka kalau mengajar budak kelas belakang. Cikgu actually suka kelas belakang tau. Sebab apa? Respon dia memanglah kadang-kadang tu macam dari sana semua nak bagi respon kan. Walaupun macam merebah dia punya respon dia. Tapi cikgu suka sebab dia aktif. Tapi satu benda kalau cikgu nak kawal dia orang, kita ugut dengan benda yang baik lah. Kita janganlah ugut macam, awak jangan nanti saya bagi tahu cikgu disiplin lah. Janganlah, dia orang tak suka. Budak kelas belakang ni awak kena jadikan dia kawan awak. Tapi ada batas antara kawan dengan cikgu. Okey, dia kena ada tahap macam ni, dia kena ada hormat antara sebagai seorang guru. Dia punya jarak dia antara guru dan pelajar. Tapi awak anggap dia orang sebagai kawan awak. Contoh macam yang saya ajar kelas belakang kan, lagilah seni. Diorang jenis tak suka teori tau. Jadi bila time saya mengajar teori, dia orang suka tak suka. Macam, alah cikgu kenapa hari ni nota lagi cikgu? Saya pun macam, tak nak kena belajar. Awak nak jawab apa dalam exam? Macam tu. Jadi apa yang saya buat, kita sediakan, contohlah, kita cakap dengan orang, okey. Kita bagi limit. Sebab budak kelas belakang ni, okey, satu kalau kita nak ajar dia orang, nak bagi dia orang fokus, kita kena bagi limit dia orang. Dia orang tak boleh terima banyak. Contoh satu hari kita nak ajar teori kan semua. Nak ajar tentang lagilah sejarah tingkatan 4. Ya Allah. Dia orang tak boleh terima semua. Jadi awak kena ada limit. Contoh satu hari ni awak ambil 2 tajuk saja. Okey. Hari ni kita buat 2 tajuk je nota. So buatlah 2 tajuk. Lepas buat 2 tajuk, dia cukup suka kalau kita buat lukisan lepas tu. Okey, lepas ni kita buat lukisan. Macam tu. Dia kena ada limit. Sebab budak kelas belakang, tahap budak kelas belakang dengan kelas depan dia lain tau. Jadi tahap penerimaan tu pun, diorang ni jenis senang lost focus tau.
Jadi dia kena awak letakkan limit lah. Contoh satu hari ni dia dapat tahu tentang nama tokoh pun dah bersyukur dah. Nama tokoh pun dah bersyukur. Dapat buat satu lukisan pun itu dah kira bagus lah. Macam tu. Alhamdulillah lah, macam kelas yang saya ajar ni, macam contoh saya suka bila saya ngajar waktu tu sebelum rehat dan sebelum balik. So saya ugut lah sikit. Siapa tak buat tugasan saya, kau jangan rehat. Kau jangan balik. Macam tu. Dia pun gelabah cari buku nota kawan dia, dia ambil, dia salin. Tak apa, dia salin, yang penting dia buat. Macam tu. Ataupun cikgu cakap macam ni, kan kita sekarang guna TV kan? Guna TV. Jadi cikgu akan cakap lah, buatlah TV. Kalau orang rasa nak dapat TV satu, buat macam TV satu. So nanti dia akan rasa macam, tak boleh macam ni. So dia akan buat. Tapi Alhamdulillah lah, kelas yang cikgu ajar setakat ni, dia orang still buat juga. Walaupun macam malas-malas dia orang still buat juga. Itulah, korang kena letak limit lah. Korang tak boleh nak kena tarik. Kena macam, okey hari ni, kita tak boleh macam, okey hari ni, kita tak boleh tarik formal sangat, apa tak boleh. Okey hari ni, okey kita nak buat, kalau saya suka, time dia orang tengah buat lukisan ataupun lukisan lah, saya akan buka lagu. Jadi macam dia orang macam sambil buat tu, so macam enjoy sikit kan. Macam tu. Macam tu lah. Panjang pula bercakap kan. Betul juga tu. Bila cikgu pasang lagu kan, dia akan boost mood budak kan. Kau tak tidur. Lepas tu saya dah satu masalah pula. Lepas tu saya nak tanya, kalau macam cikgu kan berhadapan dengan pelajar-pelajar kelas belakang, pernah tak cikgu berhadapan dengan situasi mana diorang ni tak bawa barang, macam kadang-kadang pensil tak bawa, pen tak bawa, macam mana cikgu nak atasi? Itu biasa. Jaranglah diorang nak bawa. Memang jarang. Jadi apa yang saya buat, okey, saya akan sediakan 2 aktiviti. Saya akan memang prepare. Sebab saya tahu memang akan macam hari tu kan, saya buat catatan. Okey, saya buat catatan. Jadi saya waktu eksplorasi tu, saya dah suruh diorang reka bentuk catatan tu, buat lakaran. Lepas tu saya suruh untuk yang hari tu, saya nak suruh diorang buat colourkan dia, guna colour air kan. Jadi adalah diorang pun tak bawa. Jadi apa yang saya suruh buat, okey, saya sediakan satu tugasan juga untuk sedia. Saya buat satu pamphlet rekaan untuk yang pengajaran tambahan lah untuk diorang reka. Maksudnya diorang still ada tugasan. Kan diorang dah buat lakaran, tapi saya suruh diorang buat lagi. Sebab diorang tak bawa, tak cukup alatan nak buat pakai apa kan. Jadi kena sediakan aktiviti tambahan. Sebab kalau awak biar je, contoh awak biar dia diri ke duduk ke, diorang takkan peduli. Minggu depan diorang takkan bawa juga. Jadi awak kena sediakan. Macam ada seorang budak Chinese tu, dia tak bawa colour air. Jadi saya suruh dia buat dulu corak untuk reka bentuk sampul duit raya. Dia dah buat, cikgu saya dah siap. Okey, kalau awak dah siap, saya nak awak pilih, awak pinjam. Okey, satu benda nanti bila yang bawa tu, dia kan dah buat kan, dah hampir separuh kan. Yang lain tadi dia buat rekaan. Okey, jadi dia dah separuh siap. Jadi yang lain ni boleh pinjam yang ada tu. Macam tu. Jadi itulah pertukaran masa tu, kita kena mainkan kat situ lah. Macam tu. Jadi saya suruh dia pinjam, colour kawan dia tu siap juga hari tu. Macam tu lah. Korang kena sediakan aktiviti tambahan. Macam tu. Oh, okey. Maksudnya kita memang kena sentiasa ada backup plans. Kalau ada peruntukan ataupun ada bilik seni sediakan barang, boleh je bagi pada diorang. Tapi waktu tu saya pun tak sempat lagi nak beli barang. Saya pun tak sempat lagi nak bilik-bilik seni. Jadi saya sediakan aktiviti tambahan je lah. Macam tu.
Okey, baik cikgu. Kemudian saya nak tanya juga, bila jadi cikgu ni, mesti masa kita akan jadi sangat-sangat pack. Jadi, bagaimana cikgu membahagikan masa untuk buat RPH, untuk sediakan pengajaran, peralatan, sebab guru sendiri memang akan berada di fasa sebelum, semasa dan selepas. Macam tu. Macam mana cikgu? Masa mula-mula saya posting tu memang agak terkejut juga. Sebab saya ingat waktu saya belajar je saya tak tidur malam. Tapi waktu tu first je lah, sebab saya waktu first tu memang banyak benda nak kena buat. Macam dari segi lesson plan, dia ada lesson plan untuk bahasa Inggeris, RPH, dia ada setiap subjek dia lain-lain tau, dia tak sama. Setiap subjek dan setiap tingkatan sendiri dia berbeza RPH tu. Lepas tu dari segi macam penyediaan tu saya akan pastikan saya tak bawa balik pergi rumah. Sebab biasa adalah juga contoh macam ada tak sempat nak siapkan sekolah, saya akan bawa balik. Tapi kalau boleh saya tak akan bawa balik pergi rumah. Sebab apa? Kalau bawa balik rumah memang tak siap. Memang tak buat. Sebab kita dah penat kan. Balik rumah kita dah penat. So ada lebih masa tu, waktu balik tu saya akan siapkan kat sekolah kalau sempat. Masa tu ataupun masa tu esok nak mengajar kan, kita nak buat lesson plan kan, nak buat RPH. Saya kadang-kadang saya akan macam kita tak sempat nak type apa semua, kita akan buat secara lakaran dan kita ada refleksi je. Macam tu lah. Kita buat secara, bukan lakaran lah, kita buat secara bertulis dulu, barulah saya transfer pergilah ke type ke, macam tu lah. Ataupun kita dah ada perancangan kita untuk mengajar itu. Janganlah time nak ngajar hari ni tapi tak ada perancangan. Memang masak. Mesti ada perancangan. Malam tu kena sedia juga, nak tak nak. Macam tu lah. Baik-baik cikgu. Okay. Seterusnya soalan saya serahkan kepada Syafira. Kita saya memperkenalkan diri, nama saya Syafira. Bagi tanpa membuang masa, saya akan berikan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah kita sebagai seorang guru, memanglah setiap tu ada aktiviti dan cara mengajar yang berbeza. Bagi pandangan cikgu sendiri, bagaimana kita untuk mengawal lah terutamanya keadaan kelas tak berminat. Kadang-kadang tengah murid lah, tak semua. Dia kurang berminat untuk mempelajari topik ini dan kadang-kadang tak siap dan fokus. So apa peranan yang cikgu main bila belajar begini? Dia tak siap tugas. Macam mana saya nak suruh dia siap juga? Macam tu. Ya saya. Okay, ada setengah pelajar ni kan, kadang-kadang kita dah ketuk dia ke, kita dah marah dia macam mana sekalipun, dia tetap tak buat juga kan. Jadi waktu dalam kelas, kita kena fokus kat dia juga. Kita kena tengok apa masalah budak ni. Okay. Jadi macam saya sendiri kan, saya ajar bahasa Inggeris, ada budak ni dia susah nak fokus. Jadi kerja dia pun tak siap, apa semua tak siap. Sebab dia tak fokus, jadi dia tak tahu macam mana nak buat. Jadi apa yang budak dia duduk belakang sekali. Jadi apa yang saya buat, saya dudukkan dia duduk depan saya, okey? Dudukkan dia depan saya akan, bila saya mengajar, saya tanya dia. Saya mengajar je, saya tanya dia. Dan bila saya round, saya bagi tugasan hari tu, saya akan suruh siapkan hari tu juga. Saya jarang nak bagi budak untuk siapkan tugasan kat rumah. Sebab saya tahu memang diorang takkan siap. Jadi, awak kena bagi tugasan yang awak boleh suruh pelajar siapkan kat sekolah. Kebanyakannya untuk masa ni, Alhamdulillah lah, budak still buat lagi. Walaupun adalah 2-3 orang tu ada juga yang tak buat. Sebab dia duduk berpopek-popek kat belakang kan. Tu tak buat lah. Itu tak tahulah macam sebab kita dah sebab kadang-kadang benda ni pada
pada diri pelajar juga. Tapi apa yang awak boleh buat, awak kena pantau. Contoh, awak round tempat dia. Setiap kali buat tugasan tu awak round. Buat, awak duduk je tepi dia ke, nanti dia akan buat. Macam tu. Sebelum ni, dia susah sangat nak siap. Lepas tu setiap kali saya round, saya akan berhenti tempat dia. So dia akan rasa macam tak senang, so dia buat lah. Macam tu. Awak kena bagi lebih fokus lah. Sebabnya kadang-kadang budak ni, itulah, dia kena macam tu. Kalau kita lagi buat tak hirau, lagilah dia bersenang lenang. Macam tu. Itu kiranya kalau belajar secara terbuka. Cikgu, mungkin ada pengalaman belajar secara dalam talian. Belajar bagaimana respon dan apa cara penyelesaiannya untuk memastikan sesi pembelajaran itu orang berjalan dengan lancar. Okey, biasa kalau PDPR, untuk kita dapatkan respon semua pelajar agak susah sebabnya mungkin dia orang ada masalah satu, mungkin ada yang mimpi tak bangun-bangun. Itu satu masalah juga. Lepas tu ada yang rajin. Memang setiap kali masuk kelas dia memang nama first. Tapi kalau sebut nama, panggil nama tak keluar-keluar. Itu pun satu masalah juga. Satu benda yang saya buat kalau PDPR lah kan, saya nak tarik respon, saya nak pastikan respon budak aktif, saya akan buat satu game. Setiap kali kelas, memang saya akan buat. Saya tak akan buat satu pengajaran tu, bagi bentang, tayangkan PowerPoint, ngajar. Memanglah senyap je. Awak tanya lepas kelas tu, awak dah terangkan, awak tanya, senyap. Tak bunyi. Jadi apa yang perlu buat, contoh buatlah Kahoot ke, buat game ataupun buat yang waktu tu juga. Tapi kalau tugasan time PDPR jangan bagi bukanlah kita tugasan ni tak semestinya kena bagi banyak baru budak faham, tak juga. Tapi awak kena bagi biasa secara ringkas tapi padat. Contoh mungkin awak buat tugasan dari segi dalam bentuk game. Macam saya, okey, saya nak pastikan budak tu buat tugasan, saya buat dalam bentuk game. Saya buat dalam bentuk game, okey, tolong jawab game ni. Okey, kalau dapat jawab 5/10, okey, dah okey dah. Jadi dari situ awak boleh jadikan dia sebagai ukuran untuk pembelajaran, untuk hasil pembelajaran awak. Macam tu lah. Memang betul lah, kadang pelajar ni memang tak jumpa pagi. Sedar-sedar dah tengah hari ni. Betul. Kesedaran terutamanya kepada guru-guru yang kata orang baru nak berminat dengan teknologi. Itulah cabaran untuk sekarang lah. Saya rasa itu saja soalan dari saya. Mungkin ada tambahan untuk Fitri ke ataupun untuk ada soalan. Silakan Fitri. Boleh. Okey. Okey, ni saya ceritakan waktu saya practical Saya dah start waktu tu saya kaji kan. Macam kalau buat set induksi, tengok video, benda tu semua dah biasa kan. Kita buat satu set induksi ni, biar yang dah familiar dengan pelajar tau. Contoh kita guna Instagram, kita guna Twitter ke, kita guna gambar ke, boleh je. Tapi ada satu pembelajaran tu yang saya rasa memang best. Okey, ada satu filter waktu tu saya ajar hiasan dalaman. Okey, saya buat saya onkan kamera tu. Saya
Saya tak ingat lah sebenarnya saya on tu. Tapi yang penting saya kenakan dengan filter Instagram. Okay, saya gunakan filter yang macam kita scroll belakang tu dia macam ada nampak dalam rumah orang lah macam tu. Ada pernah tengok tak? Macam tu. So saya buat macam tu. Macam ni lah, macam ni. Macam ni. Kita guna background macam ni. So, kita buat lah macam ni. So, hari ni awak rasa kita nak belajar apa ni? Macam tu. Macam tu lah. Kita gunakan teknologi yang ada. Okey, itu mungkin secara PDPR kan? Mungkin secara PDPR. Kalau secara bersemuka, mungkin kita boleh contohlah, saya ajar subjek penedasan. Okey, hari tu awak pakailah semua baju hitam, tiba-tiba tudung warna kuning. Okey, lepas tu awak cakap dengan pelajar, dia mesti ada tak kena. Okey, hari ni apa yang tak kena dengan cikgu? Apa yang lain daripada cikgu? Macam tu. Tanyalah. Keep tanya budak sampai dia boleh jawab. Macam tu. Buat macam tu lah. Ataupun boleh tunjukkan gambar. Tapi kalau nak tunjuk gambar macam tak nampak sangat kan. Biasa kita buat pada diri kita lah. Contoh hari ni nak buat warna, nak belajar tentang warna primer kan. Korang pakailah warna primer. Macam tu. Ataupun korang bawa satu poster besar ke tunjuk kat dia orang pun seronok. Macam tu lah. Dia yang simple tapi budak senang dapat. Jangan sampai kita buat benda tu susah-susah tapi budak tak dapat-dapat. Macam tu lah. Betul. Betul. Saya ada satu soalan. Okey, bagaimana cikgu menarik perhatian pelajar kalau nak memberi tutorial ataupun menyampaikan maklumat? Seperti yang kita sedia tahu, pelajar-pelajar selalunya cenderung untuk buat bising ataupun mengindahkan kita kan. Jadi macam mana kita nak grab their attention macam tu? Okey, satu benda kalau mengajar teori ni, kita jangan pernah kita yang baca. Biar budak yang baca. Sebab apa? Kalau kita yang baca memang tidur. Confirm. Awak terangkanlah dari mula sampai habis pun macam nak keluar, nak tekak. Memanglah diorang akan dengar, okey faham cikgu. Tapi bila tanya tak faham-faham. Kalau macam tu awak suruh diorang buat dialog ke. Contoh kan, contoh macam sejarah kan. Sejarah seni saya akan suruh diorang, contohlah saya akan suruh yang macam orang belakang sekali. Orang yang macam kurang aktif. Saya akan, itulah satu benda awak kena buat. Awak kena buat satu pemerhatian dalam kelas awak. Awak kena kenal pasti budak yang macam pendiam ataupun budak yang terlalu bising. Awak kena. Contoh kan, setiap kali kelas, yang baca je budak yang paling bising ni. Setiap kali yang baca je budak yang paling bising. Dia akan automatik kan, bila awak dah selalu attack dia kan, dia akan dapat jawab. Satu benda, bila kita nak tahu kan hasil budak ni dia faham ke tak, lastly, awak kena buat soal jawab dengan dia orang. Contoh, okey, semua bangun, saya nak soal. Siapa yang dapat soal pergi keluar rehat awal. Ataupun buat macam tu lah. Buat soal jawab diri semua, macam tu. Nanti dia orang akan automatik. Macam mana dia orang automatik akan bekerja sama satu kelas tu. Macam tu lah. Tapi awak kena macam benda first yang awak kena buat adalah kenal pasti budak. Sebab bahayanya kalau tak kenal pasti budak, itulah satu pemerhatian. Sekarang kita ada PBD. Okey, dari PBD tu, awak macam mana nak buat PBD tu? Awak buat apa? Pemerhatian ke, soal jawab ke, quiz ke. Dari situ, awak boleh tahu budak ni macam mana. Budak ni bising. Tapi bising-bising dia pun boleh jawab. Macam tu. Kena buat pemerhatian lah. Kenal pasti budak tu macam mana. Lepas tu fokus kepada dia. Fokuskan lebih. Contoh budak ni lemah dalam bahagian ni kan. Awak buat satu latihan yang khas untuk dia saja. Mungkin dia tak boleh terima latihan yang macam orang lain buat sebab mungkin dia slow learner sikit kan. Buat macam tu.
Mungkin yang bising ni awak setiap kali buat sejarah je awak suruh dia baca. Jadi lama-lama dia akan automatik macam mungkin cikgu dia tahu jawapannya sebab dia yang baca kan. Macam tu. So awak bilang awak soal apa yang dia baca. Macam tu lah. Faham tak? Ya Allah panjang ni aku. Panjang saya beletih. Tak apa, banyak isi. Lepas tu cikgu saya ada satu soalan lagi. Okay. Bagaimana cikgu memberi teguran kepada murid? Contoh kalau ada orang salah lukis ke, apakah teguran yang terbaik yang cikgu rasa tak akan menyinggung mana-mana pihak? Oh, okey. Kadang-kadang kan kita tengok lukisan dia orang ni bukan apalah kan. Kadang-kadang saya tu tergelak jugalah. Ada kes tu saya tergelak juga. Hidung jadi jambu. Jadi saya macam saya macam okey tak apa. Tengok depan. Okey kita tunjukkan proses dia. Okey kita macam okey. Hidung awak ni dah okey dah. Tapi cuma bentuk dia tu tak berapa nak menjadi sikit. Jadi mungkin okey tak apa cikgu tunjukkan. So awak tunjuklah proses dia kat depan. Okey, macam budak kelas belakang ni dia ada masalah nak melukis tau. Jadi awak sendiri kena lukis kat depan. So sebagai saya waktu tu saya dah lama tak melukis. Tiba-tiba saya kena melukis. Sampai Alhamdulillah nasib baik jadi. Jadi cikgu pun kena belajar lah melukis. Macam mana nak senangkan lukisan tu untuk budak. Contoh macam budak kelas belakang kan. Saya ada beli satu poster besar tu. Tapi poster tu agak macam tahap dia agak tinggi juga untuk diorang lukis. Jadi saya mudahkan lukisan tu. Jadi diorang akan ikut. Diorang lagi suka kalau kita yang melukis. Sebab dia nak tengok cikgu ni pandai melukis ke tak. Macam awak kalau cikgu seni awak kan. Mesti awak nak tahu cikgu ni pandai melukis ke tak. Jadi awak sendiri kena bertindak. Kena tunjuk sendiri awak yang melukis. Macam tu. Baru diorang macam oh okey diorang dapat ikut. Alhamdulillah lah adalah improvement. Saya tunjukkan proses satu-satu. Kalau saya tegur tu pun saya akan macam awak punya ni dah okey. Tapi cuma macam kena baiki lagi. Macam tu. Dia jangan ini buruk ni. Tak boleh lah. Nanti tiba-tiba down budak tu. Awak kena encourage dia. Awak dah boleh dah nak jadi dah ni. Tapi cuma kena cantikkan sikit bentuk dia tu ke. Macam tu. Awak kena gunakan kata-kata yang encourage dia orang untuk lebih buat lebih baik. Macam tu. Jangan ni buat balik. Ni tak jadi ni tak cantik. Macam tu. Dia orang macam penat lah. Macam tu lah. Contoh dah siap kan baru kita nak kritik kan. Macam tu. Betul. Yang lain ada soalan? Saya nak bagi soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Saya dengan Dwi nak harap dengarlah dengan suara saya jelas. Semua jelas kan? So, saya nak Jelas. Macam mana cikgu kawal keadaan kelas Sebab kita tahu 3 malam kelas belakang ni jaranglah kalau tak bising. Kalau senyap tu mesti ada benda je nak buat. So, saya ingin cikgu kawal kelas dalam keadaan yang bising tu supaya dia orang lebih macam mana nak cakap kawal kelas supaya lebih baiklah dengan dia orang lagi-lagi untuk subjek kita subjek seni. Okey. Okey nanti kan contoh kalau korang mula kerja, benda yang pertama yang pengetua sampaikan waktu akad first posting tu, dia kata first awak kena pandai kawal kelas. Sebagai seorang cikgu, benda pertama yang kena buat pandai kawal kelas. Kalau tak pandai kawal kelas, confirm jahanam kelas. Memang ke laut. Ya betul. Cikgu ke laut, budak ke laut. Jadi benda first yang dia nak tengok, okey buat tu penyeliaan, lepas tu kalau dia sendiri nak buat penyeliaan tau, nak buat pemeriksaan pada cikgu tu sendiri, dia akan tengok satu benda pertama, tahu kawal kelas. Okey, macam mana kat kawal kelas? Terutama kelas belakang. Pertama, first masuk kelas diorang kena cakap peraturan. Awak kena tegas sikit. Awak tak boleh first masuk malu cikgu macam awak tak boleh.
budak ni dia boleh tahu tau. Contoh kalau budak ni kalau first awak masuk kelas, awak dah cakap, okay, good morning. Okay, hari ni kan sebenarnya cikgu, budak dah tahu dah. Oh, cikgu ni kita boleh main-main ayam-ayam kan. Macam tu, tak boleh. Jadi awak kena ada satu ketegasan sikit. First masuk tu garang sikit macam tu. Bukanlah nak garang, nak marah, nak buatkan budak takut. Kita tak. Kita nak bina satu ni orang kata respect antara guru dan pelajar. Tu kena ada. So benda pertama yang saya buat adalah first, kalau saya masuk kelas tu, saya akan cakap, okay, benda pertama yang saya nak awak tahu, saya hormat awak dan awak perlu hormat saya sebagai seorang guru. Kita boleh berkawan, awak boleh berkawan, nak bercakap saya macam kawan awak boleh, tapi kena ada batas antara guru dan pelajar. Awak kena cakap macam ni. Itu sangat penting sebab budak-budak sekarang, cikgu tu dia boleh kawan dia, kadang-kadang bila kita dah buat kawan, dia lebih pula kan. Macam tu. Awak kena cakap macam tu. Kena cakap dengan diorang. Jadi diorang cakap, okey, cikgu ni agak sensitif kot macam ni. Tak apa, biar diorang fikir macam tu. Tapi itu kena ada. Yang kedua, setiap kali kawal kelas, okey, contohlah terutama awak kena cari dalang utama yang bukan jadi bising, yang menjadi virus antara yang dalam kelas tu, yang jadi virus kepada semua. Awak kena cari seorang. Sebab tu petak kedua, awak kena kenal pasti budak. Untuk budak ni, kenapa lah dia ni bising, tak berhenti popek mulut dia. Awak kena kenal pasti dia. Apa masalah dia? Jadi awak kena dekati dia. Awak kena tanya, awak ni kenapa tak habis-habis? Awak kena selalu tegur dia. Sebab budak ni kadang-kadang memang kita tak boleh nak kawal dia. Dia memang kerja mulut memang nak bercakap je kan. Lagi budak kelas belakang. Jadi awak kena macam kena mendekati dia. Kena tahu apa masalah dia. Macam yang sebelum ni, yang pengalaman saya lah kan. Saya ajar budak kelas belakang sekali. Budak ni rupanya bila saya kenal pasti dia ada masalah family. Family dia dia ada masalah family. Jadi dia macam kalau pergi sekolah tu, dia macam dia suka nak berkawan. Dia pergi sekolah semata nak berkawan je, nak jumpa kawan-kawan dia. Macam tu. Jadi awak kena pastilah. So awak kena pastikan dia buat kerja, dia duduk dekat tempat dia. Awak kena, ataupun awak tukarkan kedudukan dia tu dekat dengan orang yang paling depan sekali. Jangan dudukkan dia dalam circle yang kawan yang bising dia. Confirm memang bising. Macam tu. Awak kena bertindak lah. Itulah yang saya buat lah. Kalau waktu saya dah posting ni, saya kebanyakan kelas belakang yang saya ngajar, saya buat macam tu. Budak yang bising saya akan duduk kat paling depan. InsyaAllah. Memang setakat ni Alhamdulillah lah, masih terkawal lagi lah. Ada certain masa tu memanglah tak terkawal kan. Tapi awak kena tarik balik. Setiap kali dia orang macam hilang kawalan tu, kena tegas. Ataupun buat pengiraan. Okay, 3, 2, macam tu ke. Macam tu lah saya buat. Panjang pula sedikit. Yeah. Bergambar. Sesi bergambar. Ya Allah, dalam muskilat je. Tengok korang rindu pula. Rindu nak belajar.
Masa kan ada combo. Ini korang jarak kalau macam akak ke 8 bulan terus tau. Dia tak buat jarak. Dia 8 bulan terus habis macam tu. So, 6 kali penyeliaan. Memang. Oh, nak sediakan tu. Wow. Alhamdulillah. Oh, untungnya. Akak masa tu sebab PDPR, jadi kena 1 sem terus. 8 bulan. Betul. Ada apa-apa nak tanya-tanya je. Kita pun baru lah, tak tahu. Kita pun main jawab je, kita tak adalah ni sangat. Cikgu, selamat maju jaya cikgu. InsyaAllah, thank you, doakan saya juga, saya doakan awak juga. Semoga dipermudahkan segala urusannya nak buat kerja. Dipermudahkan masa LM. Masa Doakan LM. kami jadi seorang cikgu yang berdedikasi. Tapi serius korang, waktu belajar ni korang ambil lah gambar banyak lah. Sebab masa, korang korang PDP ada dari SEM 1 ke? Ya, okey. Oh, korang awal SEM memang PDPR. Waktu akak last SEM PDPR. So, memang sedih lah. Tak jumpa kawan-kawan. Ya ke? Oh, korang baru datang sini ke? La ilaha illallah. Tak apa. Best. Hanya malam best. Walaupun nampak macam old town kan. Tapi okay, best. Dekat lagi KL. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, cikgu. Oh.